Salam sejahtera semua. Dalam video ini, cikgu akan ajar mengenai bab 1 warisan negara bangsa, sejarah tingkatan 4. Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri. Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, rukun negara dan sebagainya. Jom kita tengok tajuk 1.1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Sistem politik masyarakat Melayu tradisional negara kita bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sesebuah kerajaan Melayu tradisional adalah diketuai oleh seorang raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa. Raja bertanggungjawab memberikan perlindungan politik dan jaminan keselamatan kepada rakyatnya. Rakyat pula akan membalasnya dengan memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bagi, akan menerima dan mengakui kekuasaan raja yang memberikan mereka tempat tinggal dan jaminan keselamatan. Inilah yang akan menentukan sempadan kerajaan atau wilayah yang diperintah oleh seseorang raja. Kerajaan yang kuat akan menakluki atau menaungi kerajaan yang lemah untuk mengembangkan empayanya. Kita boleh bagi sebagai contohnya adalah seperti Empayar Melaka. Seterusnya kita tengok bab 1.2, ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 merupakan asas pembinaan negara bangsa kita. Dokumen yang mencatatkan sejarah kegemilangan Melaka dapat dilihat dalam Sejarah Melayu atau Sulalatul Salatin karangan Tun Sri Lanang. Segala peraturan dan undang-undang yang memperlihatkan kegemilangan sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang mempunyai sistem pentadbiran dan politik sendiri. Antara ciri-ciri negara bangsa yang dapat dilihat pada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Ini adalah 6 ciri-ciri yang kita akan teliti dalam bab 1 tingkatan 4 ni. Kita mula dengan ciri-ciri kerajaan. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Raja dan Sultan merupakan pemerintah yang tertinggi yang dibantu oleh sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan terdiri daripada bendahara, temenggung, laksamana dan penghulu bendahari. Sistem ini merupakan badan yang diberi kuasa untuk mentadbir kerajaan dan memastikan keamanan dan kedaulatan negara terjamin. Kerajaan juga haruslah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain bagi memastikan kesinambungan kerajaan mereka. Seterusnya kita tengok rakyat. Seluruh penduduk yang terdapat dalam sesebuah kerajaan dianggap sebagai rakyat sesebuah kerajaan atau negara. Mereka terikat dengan undang-undang dan peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh sesebuah kerajaan seperti Kerajaan Melayu Melaka. Semua rakyat adalah bertanggungjawab untuk mentaati pemerintah dan sanggup mempertahankan negara, menghadiri adat istiadat kerajaan, mengadakan gotong royong, kerahan tenaga dan sebagainya. Baik, seterusnya kita tengok kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau kerajaan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah. Sesebuah kerajaan atau negara boleh menggunakan segala kuasanya untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang. Kedaulatan merupakan hak mutlak sesebuah kerajaan atau negara terhadap rakyatnya. Kedaulatan akan memastikan sesebuah kerajaan itu bebas daripada campur tangan, paksaan, taklukan atau penjajahan kuasa asing. Negara itu akan bebas daripada penjajahan kuasa asing. Ciri-ciri yang seterusnya adalah wilayah pengaruh. Wilayah, kita kena tahu apa definisi wilayah dulu. Wilayah ialah satu tempat tinggal rakyat, iaitu merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja.
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai lingkungan pengaruh yang luas meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu dan seluruh timur Sumatera. Okey, ciri-ciri yang seterusnya adalah undang-undang. So, undang-undang ini penting untuk sesebuah negara. So, keunggulan undang-undang dalam sesebuah pemerintahan merupakan asas pembentukan negara dan bangsa. Undang-undang merupakan cara untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah ditetapkan bagi menjamin hak dan keamanan rakyat. Keunggulan sesebuah undang-undang akan menentukan struktur kerajaan, kehakiman, bahasa, agama dan kerakyatan sesebuah kerajaan dan negara. So, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat dua undang-undang yang digunakan, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang dipengaruhi oleh hukum adat tempatan dan agama Islam. Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 fasal yang menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat. Kena ingat ni 44 fasal. Hukum Kanun Melaka turut menyatakan hukuman terhadap kesalahan jenayah awam, undang-undang keluarga dan sebagainya. Selain itu, Undang-Undang Laut Melaka pula menyentuh perkara yang berkaitan dengan tata cara pelayaran di laut. Okey, namanya pun dah Undang-Undang Laut Melaka lah kan. So, tata cara pelayaran di laut seperti tanggungjawab pengawal kapal atau cara pelayaran, perniagaan, bidang kuasa nakoda kapal dan hukuman bagi kesalahan jenayah. Okey, seterusnya yang terakhir, ciri-ciri terakhir adalah lambang kebesaran. So, lambang adalah satu simbol yang menjadi identiti sesebuah negara atau kerajaan. Warisan Kesultanan Melayu Melaka yang telah ditinggalkan kepada kita telah dijadikan asas kepada lambang kerajaan pada hari ini. Bahasa Melayu telah dijadikan sebagai asas penyatuan negara dan bangsa. Alat-alat kebesaran seperti alat regalia, nobat, warna, bahasa, undang-undang, protokol dan adat istiadat telah menggambarkan kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. So, inilah dia 6 ciri-ciri negara dan bangsa yang kita kena ingat untuk SPM. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Bye semua.